Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Yang berbahagia Tuan Muhammad Fuad bin Muhammad Akil, Timbalan PPD Seberang Perai Tengah, Puan Zaiwani binti Muhammad atau Muhammad, Kaunselor PPD STT merangkap Pegawai Perosa SMK Alma, Puan Syirah binti Wantih, Guru SMJK Jitsin, sebagai penceramah kita pada hari ini. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Isa bin Ibaka, Pengetua SMK Alma, barisan penolong kanan, guru kanan serta rakan-rakan guru yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan izinnya kita dapat sama-sama pada petang ini dalam sebuah majlis ilmu bagi menjayakan program latihan dalam perkhidmatan pada tahun 2021. Bagi pihak majlis, saya ingin mengalu-alukan kehadiran dan merakamkan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada semua tetamu kita pada hari ini. Untuk pengetahuan semua, program perkongsian ini diadakan adalah untuk mengetahui sedikit sebanyak rahsia kejayaan Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Jitsin dalam memperolehi keputusan cemerlang bagi peperiksaan SPM dan STPM. Okey, kat sini ada nampak tak belalang? Okey, so kalau cikgu-cikgu siapa nak cuba tak kenapa saya letakkan belalang ni sebagai kita panggil induksi kita lah hari ni. Okey, ada yang nak cuba tak? Agak-agaknya dah, okey. Agak-agaknya kenapa saya letak belalang kan? Sebab apa Okey, sebab apa? Jumpa belalang. Ada jumpa belalang. Belalang ni. Okey. Kenapa belalang? Belalang ni kalau tengok tak ada pemberitaan, tapi kalau banyak satu tanaman boleh musnah. Okey, lebih betul je, hampir-hampir tu cikgu. Okey, tapi sebenarnya apa yang saya nak sampai kat sini ialah kita kata lain padang, lain belalang. Okey, apa yang saya maksudkan dengan lain padang, lain belalang. Mungkin bila perkongsian ni saya sentuh sebab saya bekerja dengan majikan SMJK Jitsin. Mungkin tuan-tuan cikgu-cikgu yang lain bekerja dengan SMK Alma. So pada saya kita adalah mungkin dari field yang berbeza, dari segi surrounding kita, dari segi kita punya kita kata permasalahan yang berbeza-beza kan. So kita tak macam kata tak adil lah kita nak tentukan okey sekolah ni dia cemerlang sebab macam ni. Okey, tapi permasalahan yang wujud di sekolah tu adalah berbeza-beza. So itu yang saya maksudkan di sinilah lain padang lain belalang. So apa yang saya nak sampaikan kat sini, sekiranya apa yang kami buat ni dekat Jitsin buat ni kalau kata bermanfaat dan sesuai dengan sekolah tu kita boleh ikut, yang mana yang tak sesuai tu kita boleh perbaiki ataupun kita sama-sama share lah. Okay, itu maksud saya lah. Okay, untuk slide yang seterusnya, ni saya siapa yang tak pernah sampai ke SMJK Jitsin lah, saya tunjuk sikit. Ni sekolah kami lah. Ini sekolah kami, ni adalah bangunan baharu. Bangunan baru ni menempatkan pelajar sekolah kelas tingkatan 5 dan tingkatan 6. Okey, ni bangunan baru ni kira banyak fasilitis yang diberikan, yang disediakan yang hasil daripada kita ada sumbangan daripada KPM dan juga kita ada sumbangan daripada LPS, Lembaga Pengusus Sekolah, kemudian kita ada penaja-penaja lah. Okey, so mereka ni yang banyak membawa kepada fasilitis ni lah. Okey. Ni saya ada sedikit video lah untuk siapa yang belum pernah datang pernah datang kat Jitsin ni, saya bawa sikit ini video orientasi lah. Okay, sama-sama kita tengok lah. Nampak ke video ni? Nampak. Okey, jalan. Okey. Maaf lah ya dalam bahasa Cina. Ini adalah makmal komputer di bangunan baharu lah.
Okey, ni untuk aktiviti co-curriculum. Kita ada bilik tarian, bilik muzik. Kemudian kita ada bilik seni lah. Okey, ini adalah perpustakaan sekolah dekat Bangun Baru. Okey, ini adalah auditorium. Okey, auditorium ni banyak kita gunakan kalau kita buat mesyuarat ataupun ceramah-ceramah kepada pelajar lah. Okey, ni tandas pelajar. Okay, ni pejabat, sebelah kan tu kita punya bilik guru lah. Ni makmal komputer. Ni sebelahan kantin. Ini bilik pengawas, dia orang jual macam stokin ke apa-apa yang berkaitan dengan sekolah dan dijual dekat sini lah. Ni unit bimbingan dan kaunseling, sekarang dah dinaik taraf lah, sedang naik taraf. Ada store sukan. Okay, ni ada surau lelaki. Ini semua bilik darjah lah. Kita ada 4 tingkat. Ni makmal sains dekat bangunan lama lah. Okay, ni dewan kuliah 1, 2 dan 3. Masa ni form 6 ada di sini lah. Dan kita juga menyediakan photostat lah. Selalunya kadang cikgu tinggal kat situ, pelajar boleh ambil lah. Ini adalah frog classroom yang KPM dah bagi untuk kami lah. Untukkan. Kemudian kita ada kedai koperasi. Ini adalah bilik RBT. Dulu kat sini adalah perpustakaan. Jadi naik taraf sebab kita dah jadi satu sesi, tak cukup kan, so kita buat lah. Ni kantin. Okey, ni ada juga fasiliti yang baru dibuat, kita panggil amphitheater lah untuk kegunaan pelajar. Okey, itu saja. Bukan nak menunjuk-nunjuk lah, ni sekadar kita kata pengenalan lah, salam pengenalan daripada sekolah kami lah. Okey. Okey, ni di antara visi dan misi sekolah kami. Okey, saya nak teruskan kepada pecahan murid. Okey, kalau kita tengok kat sini bilangan jumlah pelajar setakat ini adalah 2,342 orang pelajar. Okey. Ni adalah maklumat asas sekolah lah, di mana kalau boleh tengok bilangan kelas tu 81. Okey, 81. Setiap kelas tu lamanya tengok tingkatan 1, 14, 16 dan tingkatan 6 atas ada 7 dan tingkatan 6 bawah ni belum masuk lagi lah, akan masuk bulan 27 hari bulan macam tu. Okey, saya perkenalkan sikit lah, ini adalah pengetua kami, Puan A.
Okay, ini adalah barisan pentadbir sekolah. Okay. Ini guru-guru kanan. Okay, di sini saya juga bagi statistik guru-guru di SMJKJ sini lah. Okay, kami semua lebih kurang 176 orang. Okay, ini analisis dia mengikut jantina lah. Okay, di mana perempuan masih mendahului lah. Okay, sebanyak 147 dan lelaki hanya 29 sahaja. Okay, total kita ada 176. Tapi kalau ikut orang sekolah kami, kita nak ada 186, tapi kita masih kekurangan lebih kurang 10 orang lah. Disebab kadang-kadang yang 10 ni pun ada juga yang sedang bercuti dan sebagainya. Okey, salah satu tenaga besar di SMJKJ sini kita ada kekuatan daripada pihak pengurus sekolah juga, iaitu kita ada LPS, Lembaga Pengurusan Sekolah. Okey, kalau kita faham kan bagaimana sekolah Cina dia orang memang alumni-nya PIBG ni sangat kuat lah. Okey, ni adalah pengerusi sekolah iaitu Datuk Seri Teh Lem. Dia dah umur 80-an dah. Setiap kali ada event di SMJKJ sini dia akan datang bawa kereta sendiri. Tak ada driver dan sebagainya. Kita kagum sikit lah dia. Okay, ni adalah ahli-ahli jemaah yang membantu pihak sekolah lah. Ini PIBG sekolah. Dan juga ini adalah penyumbang ataupun penaja utama bangunan baharu. Selain daripada kita dapat peruntukan lah. Kenapa saya masukkan ni, nanti kita akan tengok slide yang seterusnya lah. Bagaimana pelibatan stakeholder ni dalam pembangunan sekolah lah. Okey, so saya teruskan dengan program yang dilaksanakan di sekolah yang saya rasa banyak membantu pelajar untuk mencapai kejayaan lah. Okey, so saya bahagikan kepada 4 lah. Okey, kepada itu sektor sains dan matematik, sektor kemanusiaan, sektor bahasa dan juga program yang kita jalankan semasa PGPR lah. Okey, kita tengok dulu dalam bahagian bidang kemanusiaan. Okey, saya rasa mana-mana sekolah pun, mungkin sekolah Alma juga sendiri dah ada program-program yang telah pun dibuat untuk membantu para pelajar kita mencapai satu tahap yang kita inginkan. Okey, macam di JITSIM pun kita ada buat jugalah, macam contoh yang ni kita buat dengan fokus kepada mata pelajaran sejarah dan juga geografi untuk peringkat PT3 lah. Okey, itu program harapan. Okey, program harapan ni dia kita nak bimbing belajar perlahan meletakkan tugasan PT3 sebab kita tahulah dalam PT3 ni ada banyak kerja-kerja khusus yang perlu diselesaikan. Okey, kemudian kita juga buat program waktu emas. Macam mana program waktu emas ni dibuat lah kalau masa PT3 masih ada dulu. Okey, guru-guru kanan, terutamanya guru bahagian kemanusiaan, dia akan sediakan satu jadual kepada semua guru yang mengajar mata pelajaran sejarah dan geografi. Kemudian dia akan bagi, dia akan buat modul. So dalam satu minggu tu dia akan bagi modul tu, semua pelajar akan jawab dalam waktu tersebut. So guru-guru akan masuk waktu yang ditetapkan, dia akan swap dengan mata pelajaran yang lain kalau kata kelas lah. So waktu ni memang digunakan sepenuhnya untuk buat subjek tersebut lah. Okay, kemudian untuk SPM bahagian sejarah juga kita buat program sepanjang tahun dah. Kemahiran berfikir pembestarian, kita nama pembestarian lah. Okay, dia macam kalau nak tahu pelajar sekolah JITSIM ni, kadang-kadang banyak kelemahan mereka dalam sejarah ni adalah bahagian kebat. Okey, kalau bagi soalan, contohnya dalam sejarah dulu masa saya ajar dulu kan, bagi soalan sejarah kita ada paper 3 kan. Okey, dia ada paper 3, dia orang memang boleh tulis untuk bahagian buku teks dan sebagainya. Okey, tapi apabila datang untuk soalan kebat yang meminta kemahiran berfikir, kadang-kadang dia orang
ada mengalami masalah sikit lah, dia akan tanya cikgu macam mana nak cari, ada mana yang ini mana dapat dalam buku teks, macam mana nak cari jawapan. So bila kita dapat kenal pasti masalah tu berlaku, kita buat kemahiran berfikir ni, kita bagi banyak soalan. Bila kita buat latihan, kita galakkan cikgu-cikgu buat latihan soalan kebat dan kita galakkan pelajar supaya fikir bagaimana nak menjawab soalan dan kaitkan dengan buku teks. So benda ni masa mula-mula dulu memang agak susah, tapi lama-lama kita tengok dia orang dah dapat menguasai lah. Kalau cikgu-cikgu nak tahu, masa saya mengajar dulu sejarah, saya ajar tingkatan 4, tingkatan 5, saya ada 8 kelas. 4 tingkatan 4, 4 tingkatan 5. Bayangkan bila peperiksaan pertengahan tahun dan juga akhir tahun, kertas sejarah ada 3 paper. Satu kelas dalam 40 orang pelajar. Saya memang masa tu muntah hijau lah juga kan, nak marking. Ni nak marking paper 3 tu yang paling banyak lah. Satu orang pelajar boleh tulis satu skrip jawapan tu, dia boleh hantar dalam 7 hingga 8 nilai. Bayangkan berapa 4 dengan 5 tu. So memang masa tu stres lah bila KP minta kita jadi pemeriksa SPM pun saya kata saya tak mau lagi lah, sebab saya dah duduk dekat GC, saya dah marking peperiksaan biasa di sini pun saya rasa dah macam SPM dah, tak larat dah. Memang kita rasa sampai macam tu lah. Tapi sebab kat sini pelajar dia, walaupun kita kata benda tu sikit, markah dia sikit, tapi bila kita bagi exam, pelajar-pelajar sini kami rasa risau. Lepas saja habis exam, kami akan rasa risau. Sebab apa? Sebab nanti bila saja buka sekolah kan, kalau lepas peperiksaan pertengahan tahun tu kita cuti, lepas tu kita buka sekolah, kita baru masuk dalam kelas, pelajar-pelajar lain dah bawa, belum bincang lagi, dah bawa kertas mereka, dah minta markah, dah minta macam ni. Kita baru bagi kertas, tak sempat nak bincang lagi. Itu kita risau, kadang kita tak sempat nak jawab soalan, dia nak juga markah tu. Inilah pelajar-pelajar di sini. Memang kita akan mencabarlah. So bila kita marking tu memang sangat berhati-hatilah. Siapa yang ada kawan ke boleh tanya mereka macam tu lah. Okay. Kemudian dalam program SPM juga kita ada buat, sini saya nak sentuh tentang study dynamic lah. Okay, study dynamic ni kami dah buat beberapa tahun lah. Okay, study dynamic ni kami buat untuk keseluruhan subjek SPM lah. Okay, macam mana kita buat? Kita akan bahagikan keseluruhan pelajar tingkatan 5 ni kepada 3 kumpulan. Okay, 3 kumpulan kita akan buat jadual, terutama kita akan buat lepas dia orang peperiksaan percubaan lah. Okay, bahagi kepada 3 kumpulan dan kita akan aturkan jadual-jadual ni supaya dia akan masuk dalam bilik persidangan tu. Dia akan duduk dalam tu, akan bawa subjek, bawa bahan-bahan ikut subjek, dan kita akan cikgu dia orang akan berkongsi dan juga berbincang tentang soalan-soalan SPM dan juga soalan-soalan percubaan daripada negeri lain ataupun percubaan daripada yang tahun-tahun lepas. So keadaan ini kita tengok dah banyak membantulah, di mana kadar kehadiran pelajar tu agak tinggi masa program dynamic ni lah, sebab dia orang fikir ni adalah satu peluang. Dia nak kecap balik ataupun nak mengetahui balik lah. Macam tadi Tuan PPD cakap kan, memang ada betul. Memang kehadiran pelajar GC ni dia memang bila nak exam besar macam peperiksaan pertengahan tahun ke, peperiksaan percubaan ke, memang kadar kehadiran 2 minggu sebelum tu memang agak menurun lah. Sebab dia orang kata dia orang tak nak datang sekolah sebab nak belajar sendiri kat rumah kan. Tapi ini tak boleh nak buat apa lah. Ada setengah tu. Memang sebab tu kita buatkan program study dynamic ni, sebab bila soalan percubaan, bila dia orang dah habis peperiksaan percubaan, kebanyakan pelajar ni dia memang malas nak datang sebab dia cakap dia nak fokus nak belajar. So kita buat study dynamic ni supaya dia orang boleh datang sekolah lah untuk belajar mungkin percubaan terakhir macam tu lah kan. Okay, the next.
kita tengok dari segi bahasa lah. Ini lebih kurang sama. Mungkin sekolah Alma ada buat macam ni juga kot saya rasa. Banyak sekolah yang dah buat lah. Kau yang kat sini nampak kat masa selalunya kita akan buat pada kelas bimbingan dinamik ni 1 Oktober. Memang masa tu dah lepas percubaan lah. Okay, banyak sekolah-sekolah yang banyak kelas-kelas memang kita akan buat macam ni sebab kita tak mau pelajar datang dia tak ada apa-apa yang dia nak buat kan. Memang kalau cikgu-cikgu di Bipolam boleh datang tengok waktu selepas nak exam macam tu, memang kehadiran sangat-sangat merisaukan lah. Sampai kita terpaksa ubut lah untuk dia orang datang kan. Okay, ni dari segi bahasa lah. Okay. Kemudian dari untuk bahasa Inggeris, program reading corner ni kita ada buat memang dekat sekolah. Kita ada letak macam perpustakaan kecil lah di bahagian bawah tangga macam tu. So kita letak buku-buku kat situ, majalah dan sebagainya. Kita letak, kemudian kita ada buat Speak English Week. Mungkin yang ni juga kita ada buat di mana setiap kali perhimpunan, setiap minggu kita akan minta wakil pelajar lah. Wakil pelajar daripada setiap tingkatan, terutama tingkatan 5, setiap kelas tu dia akan datang bagi satu topik untuk dia orang cakap dekat perhimpunan. Ada yang memang sangat excited lah. Ada yang excited sebab dia suka bercakap kan, so dia minta diberi peluang. So kita bagi. Ada juga kita buat satu speech corner dekat kantin sekolah. Pelajar boleh duduk kat situ, ambil giliran, bagi tajuk dekat ada guru yang in charge tu, dia boleh waktu rehat dia boleh pergi kat situ dan dia boleh bentangkan lah. Ini yang kita buat sama ada dalam 3 bahasa lah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Cina. Kemudian ada juga Driver and Pro ni, dia meningkatkan penggunaan tata bahasa dan kemahiran. Kemudian ada Latih to Be. Latih to Be ni saya rasa semua sekolah pun ada buat lah. Kemudian macam bahasa Melayu, kita ada panggil penceramah daripada luar, guru-guru yang berpengalaman untuk memberi bengkel lah kepada pelajar untuk menjawab soalan SPM lah. So yang ni untuk kita akan buat dalam dewan, kita panggil semua pelajar lah. Supaya mereka tahu teknik untuk menjawab soalan yang betul. Kemudian kita ada program mentor-mentee juga. Yang ni setiap guru tu dia akan kena pastilah dia akan diberi anak-anaknya untuk dia bimbing. Terutama kita bagi kelas-kelas yang macam lemah sikit. Kemudian kejutan akhir lah, dan cikgu perasan masih lagi ada study dynamic. Study dynamic ni salah satu yang kita rasa bagus lah kalau sekolah nak buat. Ini dalam bidang sains dan matematik sebab kita tahu sekolah Tiksin dia dapat kebetaraan lah. Sains dan matematik dia sebab dia orang guna 2 language kan. Jadi di antara program yang dibuat oleh bidang sains dan matematik untuk meningkatkan penglibatan pelajar dan juga peningkatan akademik pelajar ialah mereka buat perjumpaan. Bila peperiksaan tu kita panggil pelajar-pelajar yang betul-betul lemah. Kita betul-betul lemah, mereka akan bawa berjumpa dengan perjumpaan oleh ini kita punya pengetua, fikir pentadbiran. So kita cuba menyelami apa masalah yang mereka hadapi dan juga kita nak tahu apa sebab mereka tak boleh nak meningkatkan dia orang punya pencapaian akademik itulah. Kemudian kita nak tahu jugalah dari segi bantuan-bantuan yang mereka perlukan. Ada setengah tu bukan, walaupun kita tengok pelajar di sini rata-rata memang ibu bapa tu adalah daripada kalangan yang okey lah. Tapi ada juga pelajar yang daripada golongan yang kurang
kurang berkemampuan dan sebagainya. Ada yang pandai, yang tak pernah pergi tuition, yang tak pergi tuition sebab dia orang tak mampu. Tapi saya tak nafikanlah cikgu, memang pelajar-pelajar di sini kebanyakan yang memang pergi ke pusat-pusat tuition lah. Sebab ada setengah tu pergi kadang-kadang bukan sebab dia nak pergi, tapi dia nak ikut kawan dia. Sebab dia cakap boleh boleh join kawan, jumpa kawan dan sebagainya lah. Tapi ini program kita sebagai cikgu, walaupun dia pergi tuition ke dia tak pergi tuition ke, so kita masih jalankan tanggungjawab kita seperti biasa lah. Okay. Kemudian ni kita buat untuk meningkatkan motivasi dan semangat mereka lah. Ada setengah tu kadang ada masalah kan bila peperiksaan tu. Ada jugalah pelajar-pelajar kita yang stres sampai tak boleh nak ambil exam sebab dia terlalu risau sangat. Kemudian kita buat juga ceramah motivasi lah. Kita panggil dan juga kita panggil pengetua untuk bercakap lah dengan semua calon-calon SPM. Kita pengetua pada masa tu dia bincangkanlah prestasi sekolah. So dia bagi kata-kata semangat untuk para pelajar tu. Kadang-kadang ada setengah tu dia rasa macam buat apa dia nak belajar, dia rasa macam tak ada orang peduli kat dia. So bila kita buat program-program macam ni, so pelajar tu rasa macam kalau dia tak buat semua-semua nanti dia kena panggil lagi dengan pengetua. So dia secara tak langsung itu sebagai salah satu usaha untuk bagi dia naikkan semangat dia untuk belajar. Ni pun yang saya ulaskan tadi, tapi ni dalam sains dan bidang sains dan matematik. So kalau kat sini cikgu boleh tengok lah, yang ni adalah pembelajaran dinamik yang dilakukan. Di mana memang kita panggil cikgu-cikgu yang mengajar, terutama kalau ada cikgu-cikgu tu ada daripada kalangan pemeriksa kertas. So kita akan kumpulkan pelajar-pelajar ni ikut kumpulan tadi, ikut jadual. Selama lebih kurang daripada bulan 10 tu sampai bulan 11 lah, kita akan buat teknik ni untuk setiap subjek. Jadi mereka akan duduk dan diberi soalan dan juga teknik-teknik menjawab soalan dengan betul. Kemudian pengetua juga amat menggalakkan guru-guru sekolah tu supaya menjadi pemeriksa lah, supaya lebih dekat dengan soalan-soalan yang keluarkan. Dan mereka juga ada buat program anak emas lah. Mungkin yang ni saya rasa cikgu pun mungkin ada yang buat. Kalau program anak emas ni kita tahulah emas kan, kita taklah melibatkan semua, tapi kita bantu murid yang lemah dalam satu mata pelajaran yang dan berpotensi gagal. Maksudnya mereka ni nampak boleh gagal, so kita bimbing buat dalam kumpulan kecil lah. Kemudian tarikh dan masa tu memang cikgu-cikgu yang buat ni dia orang sangat committed lah dengan dan juga memberi satu komitmen yang sepenuhnya. Ada yang berjumpa tu waktu selepas waktu sekolah lah. Dan juga memang kita galakkan pelajar menghubungi cikgu kalau ada masalah dan sebagainya. Memang pengetua sekolah kami dia memang setiap kali bagi penerangan ke apa, dia memang minta, dia kata tolong buat anak-anak ini semua macam anak-anak kamu. Ajar semacam ikhlas hati kamu. Dia cakap macam tu lah. Memang betul lah. Sebab saya percaya macam tu lah. Kita rasa macam kalau kita buat baik, kita ajar benda yang baik, benda yang betul kepada anak orang, mungkin satu hari Tuhan akan bagi macam tu juga untuk anak kita. Saya pegang macam tu lah. So kita bagi seikhlas. Kadang-kadang biasalah jiwa pelajar ni bukannya semua suka dekat kita, bukannya semua boleh terima apa yang kita ajar, tapi selagi kita ikhlas, lama-lama benda tu akan bagi satu kesan yang baik untuk mereka lah. Kemudian ni adalah T2P jugalah yang sekolah buat. Ini adalah penyelarasan program lah semasa PDPR dijalankan. Macam sekolah-sekolah Tuan Pengetua, saya nak tanya sikit lah. Kalau sekolah Alma, bagaimana PDPR dijalankan? Maksudnya semua buat secara online kan? Saya
So sama jugalah macam kami semua pun memang buat PDPR secara online, di mana kami memang ada jadual daripada pukul 8 tu sampai pukul 2 petang. So pelajar berehat dalam pukul 11 lah. Kalau macam saya STPM ni, pelajar saya memang kami start pukul 8 sampai pukul 12 ikut subjek lah, sampai pukul 2. So dia orang akan rehat pukul 11. So dia akan masuk lah. So salah satu yang kami buat untuk PBD, pentaksiran bilik darjah ni, kami buat kuis. Okey, sekolah kami pengetua dah tetapkan supaya buat 3 kali sepanjang PDPR. Okey, apa tujuan kita buat kuis ini? Okey, kita buat kuis ni sebab kita nak bagi pelajar tu lebih bertanggungjawab dan juga lebih serius semasa PDPR dijalankan. So kita buat kuis. Macam mana kita laksanakan kuis ni? Kita laksanakan kuis ni ialah kita buat secara online. Lepas tu kita minta pelajar jawab soalan dalam waktu yang ditetapkan. Kita minta dia orang buka kamera semua, and then hantar dalam waktu yang telah ditetapkan lah. So kita buat 3 kali. Ini adalah sebagai persediaan macam ujian lah, supaya ada juga kita mahu nanti ibu bapa rasa macam buat PDPR tapi macam tak nampak progres anak dia tu. So kita buat macam ni supaya bagi kesedaran kepada ibu bapa, supaya ibu bapa tu nampak bagaimana PDPR ni mampu meningkatkan pengetahuan anak dia lah. Okey, kemudian kita juga meningkatkan fokus pelajar semasa PDPR dijalankan. Okey, cikgu ni ada contoh lah macam mana kita buat. Okey, masa ni kita bagi kat diorang latihan, minta diorang buka kamera, kemudian suruh diorang jawab dalam waktu yang ditetapkan, kemudian diorang tangkap gambar, hantar cikgu dan saya, cikgu filekan lah ikut senarai nama pelajar lah. Ni kita semak dan kita simpan sebagai PBD lah. Okey, yang ni adalah saya rasa unit bimbingan dan kaunseling pun memberi sumbangan juga dalam proses kemenjadian pelajar. So, okey, ni antara program-program yang dilaksanakan lah. Okey, yang Minggu Kerjaya ni, kalau seperti mana yang cikgu mungkin tahulah, kalau kata pelajar di sini dia jarang minta masuk IPTA, dia orang banyak minta IPTS. So bila kita buat ni, kita panggil lah Minggu Kerjaya ni, kita panggil 60 college dan untuk buat pameran dan juga supaya penerangan lah. Masa tu memang sambutan sangat menggalakkan lah. Jadi kita aturkan jadual juga untuk pelajar pergi buat lawatan lah untuk kesukaan dewan. Tu sebelum pandemik lah cikgu. Kemudian program minda sihat. Yang ni semua cikgu saya rasa semua sekolah pun ada buat lah. Ini saya bagi secara dalam metode teknik teorinya lah. Okay. Jadi kita juga buat program amalan guru penyayang. Okay, menyambut pelajar setiap pagi. Saya rasa sekolah alim pun ada buat kan. Macam kita ni, kita ada juga buat lah. Kita akan buat penggiliran, kita akan datang guru yang bertugas setiap minggu tu, dia akan datang seawal 6.30 pagi untuk tunggu dekat pintu pagar lah. Okay, kemudian program mentor mentee. Kemudian kita juga buat sambutan hari lahir untuk pelajar, di mana kita ada bagi hadiah cenderah hati kepada pelajar lah, kita tulis nama dia orang. Okay, kemudian ini adalah kempen pengisian amalan baik dalam SSDM. Okay, salah satu objektif dia untuk mengesan murid yang bermasalah dan tak hadir dalam kelas PDPR. So peranan daripada guru kaunseling ni sangat besar lah, terutamanya semasa PDPR ni. Kebanyakan guru-guru kelas, guru subjek, kadang-kadang bila buat kelas kan ada pelajar yang tak masuk. Okay, ada pelajar yang tak masuk sekali, 2 kali. So bila pelajar, guru-guru ni dia akan call dululah, call dan parent dan sebagainya. Kalau kata tak
tak ada respon juga, so kita akan serahkan kepada unit counselling lah. Unit counselling mereka memang sangat bertungkus-tungkus lah. Mereka lah yang akan call parents ni dan juga pelajar bertanya kenapa mereka tak hadir dan sebagainya lah. Okey. Okey, cikgu ni ada sedikit bingkisan daripada program-program kita dah buat lah berkenaan dengan BNK. Saya rangkumkan dalam bentuk video lah. Ini di antara program yang buat, program minggu saya. Ini cendah hati yang kita bagi masa dia orang punya birthday lah. Ini program mentor-mentee. Ini program bimbingan kerjaya oleh kaunselor lah. Ini program minda sihat. Okay, kita dapat banyak emas daripada orang luar dan juga kita buat emas sendiri untuk bagi kepada pelajar. Ini diuruskan oleh kaunseling juga lah. Okay, cikgu. Seterusnya saya nak masuk sikit lah sebab apa tadi saya ada masukkan tentang stakeholder kan, stakeholder ataupun pemegang taruh. Okay, di mana kalau bagi sekolah GC ni memang peranan yang dimainkan oleh stakeholder ni sangat besar lah. Okay, bawa banyak kepada membantu guru-guru dan juga murid lah. Okay, kita tengok sikit lah. Saya ada buat hyperlink tapi ini memang tak jalan, tak apalah. Okay, so ini yang di antara yang kita buat lah, yang ni yang tadi tu. Masa kita buat mana penyalaan ni juga, perkataan wakil-wakil PIBG ada juga yang hadir. Okay, yang hadir dia akan hadir pagi-pagi ataupun waktu balik sekolah untuk membantu perjalanan, terutamanya semasa pandemik ni kan, waktu sekolah kita tu penyuraian pelajar tu agak bermasalah dan juga kita ada kesesakan di hadapan pintu tu. So Satan Ibu Apa ni mereka datanglah dengan berbesar hatinya, datang untuk membantu guru lah. Okay, kemudian ini yang saya nak tekankan juga iaitu program ziarah Cakna sepanjang tahun. Okay, program ziarah Cakna ni memang dibuat di mana pengetua sendiri juga turun padang, okay, bersama dengan PIBG dan juga ada wakil guru. Bila kita ada kena pasti apa masalah pelajar, terutamanya dalam tak boleh mengikuti PDPR kan, sebab tak ada internet, tak ada handphone, tak ada semua gadget, semua tu tak ada. So pengetua jumpa dengan bagi parent tersebut lah, jumpa dan dia orang akan dapatkan solution lah. Okay, ini adalah program pameran informasi dan pendidikan kerjaya. Sebab tu kadang-kadang pelajar mungkin dia orang tak tahu hala tuju, dia orang tak tahu ke mana dia orang akan pergi dengan result yang mereka ada ataupun dengan apa yang minat yang mereka boleh buat kan. Jadi program-program macam ni adalah satu program yang baik sebagai persediaan kepada pelajar, terutama pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 lah. Okay, dia nak kadang-kadang dia orang tak tahu macam mana nak mohon beasiswa. Okay, so yang ni membantu pelajar-pelajar ni supaya mereka lebih nampak hala tuju mereka lah. Okay, macam ni, ini adalah satu alumni
yang dibuat oleh alumni sekolah iaitu ceramah Mega Kerjaya. Okey, bila kita sebut ceramah Mega Kerjaya ni, ini di bawah PKPP punya. Okay, dia bagi tahu tadi, dia cakap bagaimana mereka laksanakan, mereka memanggil alumni-alumni yang berjaya ataupun bekas-bekas pelajar yang berjaya, datang ke sekolah, kemudian dari pelbagai bidang lah, dia berkumpulkan pelajar-pelajar ni ikut minat masing-masing. Kemudian alumni ni sendiri akan memberi bimbingan dan kongsi kepada pelajar sekolah kita apa yang patut mereka buat, apa yang mereka fokus. Okay, impak yang kita dapat lah daripada ceramah macam ni, pelajar-pelajar tu lebih minat dan juga lebih faham dan tahu hala tuju mereka. Jadi mereka berusaha lah untuk mendapatkan apa yang mereka ingin mereka capai lah. Okay, bila tradisi alumni ni dan bekas murid, memang dia akan datang dan berkongsi maklumat dengan murid-murid di sekolah lah. Okey, kalau macam di sekolah mungkin SMK yang kebanyakan adalah pelajar beragama Islam dan juga pelajar Melayu. Okey, kita menggunakan pendekatan agama. Okey, kita buat camp ibadah dan sebagainya. Tapi kalau di GC ni kita juga ada buat, kita panggil program tu ialah program Dizegui. Okey, Dizegui ni maksudnya ada amalan murni. Okey, dia biasanya dia akan buat pelajar tingkatan 1 dan 2. Okay, so program ni kalau ikut dia orang selalu buat awal tahun lah, awal tahun bulan 1 bulan 2 macam tu. So sebab apa kita kata program ni bagus, sebab kita kata macam tadi Tuan Pengetua kata kita kena ada hubungan di antara manusia dan juga pencipta kan. Okay, itulah yang cuba diterapkan supaya pelajar-pelajar ni masih ada nilai-nilai murni yang mampu seiringkan mereka dengan pembelajaran. Jadi kita buat camp ni, kita juga di akhir tu kita juga panggil ibu bapa untuk datang, kita buat ice breaking dan sebagainya untuk meningkatkan suasana lah. Terutama kadang-kadang ada juga yang mungkin pelajar ni tak ada peluang kan nak bersama dengan ibu bapa, nak minta maaf, nak bercerita. So program-program macam ni menyedarkan mereka lah. Okay, yang ni program khidmat masyarakat, yang ni adalah daripada budak pemusik lah. Okay. Kemudian speech English week tadi tu. Okay, yang ni adalah program Makerspace. Okay, Makerspace ni memang pelajar-pelajar minat dalam bidang sains ni. Okay, mereka banyak kita dah berjaya menghantar pasukan robotik kita yang telah pun berjaya sampai peringkat antarabangsa lah. Okey, di mana kalau kat sekolah kami ni macam berebut-rebut sangat. Pelajar dia tu berebut-rebut sangat nak masuk, sampai cikgu dia pun pening kena buat selection untuk pemilihan jawatankuasa dan sebagainya. Okey, so bengkel-bengkel macam ni kita yakin dah percaya dapat membantu minat pelajar dan juga membantu inovasi pelajar dalam bidang sains dan teknologi lah. Okay, ni penceramah, ni pembelajaran yang tadi macam saya dah sebutkan tadi lah, pembelajaran dinamik SPM. Kalau macam sekolah Alma nak buat, saya rasa benda ni bagus. Kita panggil macam satu pendekatan akhir untuk pelajar. Kadang-kadang pelajar ni dia malas datang sekolah, tapi bila dia tahu cara nak membelajar, cara nak kuasai soalan tu, okay, macam mana pattern soalan dikeluarkan, so secara tak langsung dia boleh buat pembelajaran di orang kata last minute tu, mungkin membantu dia. So pembelajaran dinamik ni sangat, pada saya kalau sekolah nak buat, baguslah mungkin kita panggil pemeriksa ke ataupun cikgu-cikgu sendiri kan, boleh juga. Okey, yang ni dari segi kemahiran dan juga perkongsian di antara cikgu. Okey, kat sini macam kita tengok kat sini panitia masing-masing, okey, program PLC. Okey, dekat sekolah Alma macam mana PLC cikgu?
ada buat lagi canggih abang kan? Lagi banyak ke? Ada, insyaAllah. Ada. So saya kami rasa dalam PLC ni memang membantu daripada orang kata apa teknik guru tu sendiri, sebab kita berkolaborasi dengan rakan-rakan panitia kita kan. So kita boleh berbincang bagaimana untuk meningkatkan kemahiran guru. Ada setengah kadang-kadang kita tak nafikan bukan semua cikgu yang pandai IT. Kan, bukan semua cikgu yang tahu macam mana nak buat Google Form dan sebagainya. Bagaimana kita meningkatkan, mungkin kita hanya guna cara yang lama. So bila kita ada PLC ni, mungkin kita boleh fokuskan mengikut subjek masing-masing. Mungkin kita guna pendekatan-pendekatan yang lain untuk meningkatkan kompetensi guru lah. Okay, di mana kalau macam baru-baru ni kami atas inisiatif guru sains dan guru apa tu kita panggil guru cemerlang yang ni Cik Gopi ni, okay, dia buat perkongsian tentang bagaimana nak buat Google Form. Okay, bagaimana nak wujudkan Google Form untuk buat ujian, buat quiz dan sebagainya, sebab tak semua cikgu yang mahir. So perkongsian-perkongsian ni dibuat untuk meningkatkan kemahiran guru lah. So banyaklah cikgu-cikgu, kita semua orang join dan memang memberi banyak manfaat lah. Boleh ada juga cikgu-cikgu yang buat tutorial, buat video hantar untuk dalam grup sekolah bagaimana nak create Google kita kata Google Classroom, nak sembang macam mana. So benda-benda tu kita buat sebagai aktiviti lah untuk meningkatkan kemahiran guru-guru. Ini kita rasa macam pentingnya kerjasama di antara guru-guru tu untuk masing-masing nak belajar. Macam mana kita kata suruh pelajar ikut, so kita pun kena ada pengetahuan jugalah kan. So yang inilah yang dibuat daripada unit-unit sekolah kami lah. Okay, kemudian ken kepimpinan. Okay, kalau siapa yang biasa datang ken kepimpinan bulan 12 macam tu di sekolah kami, boleh nampak sekolah kami dah macam satu pesta dah. Okay, di mana ken kepimpinan ni adalah satu medium yang terbaik untuk pelajar. Ada pelajar yang mungkin dia dari segi pembelajaran dia kurang, tapi dari segi kurikulum, dari segi badan uniform kelab satuan dia sangat menonjol. Okay, bila ada ken kepimpinan ni mereka sangat-sangat kata excited lah. Mereka buat bersungguh-sungguh. Okay, mereka kebanyakan kalau tengok dalam semasa mereka mengadakan kepimpinan ni, kebanyakannya memang pelajar secara keseluruhan yang terlibat. Okay, guru ni pergi kita untuk memantau dan juga memastikan pelajar keselamatan dan sebagainya. Okay, kita bagi peluang untuk pelajar ni memimpin dan juga ajar dia punya junior-junior. So kebanyakan pelajar-pelajar lepasan daripada sekolah tu dia akan datang semula dan jadi kata fasilitator lah. Okay, so kalau kata camp kepimpinan ni bagi saya satu camp yang bagus lah kalau kita nak buat, kita nak congkir. Kadang-kadang setengah pelajar tu dia bukan dia tak boleh, tapi kadang mungkin dia tak ada peluang kan. Ni kalau boleh nampak ni memang situasi yang berlaku di sekolah lah. Bila buka sekolah tu memang padang tu berlubang lah sebab dia orang cucuk buat tempat kemah dan sebagainya. Ini adalah kelab badan beruniform dia orang buat camp kat sekolah. Okay, yang kita juga dari segi kurikulum kita juga buat tulis cemerlang. Tapi sekolah-sekolah lain tu saya rasa banyak macam ni tulis cemerlang kita macam di sini bola keranjang lah, bola keranjang dan juga bola tampak lah. Okay. Okay, yang ni adalah program mewarisi budaya lah. Okay, program ni di mana setiap tahun kita akan buat semasa perayaan Tahun Baru Cina lah. Okay, kita buat, kemudian pelajar ni, ini semua daripada pelajar sendiri. Ini semua pelajar, kita ada gendang, kita ada orkestra, pancaragan dan sebagainya. Ni yang buat tarian naga, tarian singa ni semua pelajar sendirilah. Okay. Kemudian kita juga ada buat pertukaran pelajar. Okay, pertukaran pelajar
Selalunya kita akan tukar tahun ini, dia orang datang, tahun depan kita akan pergi. So pertukaran pelajar ni juga memberi satu impact yang bagus lah untuk pelajar-pelajar lain. Kerana dari segi penguasaan bahasa, dari segi penerapan budaya dan sebagainya. Pelajar-pelajar yang pergi dan juga pelajar-pelajar luar yang datang tu dia kita kata dapat satu pengalaman yang barulah dan juga memupuk keyakinan mereka. Okey, ni semasa pertukaran pelajar lah. Okey, ni konsep amal. Okey, kita juga wujudkan lah info dan berita. Di sini kita akan sediakan ruang kepada pelajar untuk menulis dan juga membuat dedikasi dan sebagainya. Banyak artikel-artikel ni pelajar yang tulis sendirilah, kita ada editor mereka sendiri. So ni salah satu mencukir bakat mereka lah. Okay cikgu, saya dah sampai ke penghujung. Okay, ini last lah. Okay, di antara program-program kemenjadian pelajar yang kita terapkan kepada pelajar kita. Okay, yang ni kita buat postcard daripada JISIN. Kita minta dia orang menghargai pekerja-pekerja pembersihan lah. Okay, untuk ini sekadar selingan lah cikgu ya. Ini bangunan baru lah. Ni pengetua minta kita bagi sekolah tengok lah. Okay, ni penaik taraf. Okay, ni ziarah Cakna yang dilakukan lah. Okay, ni dilakukan oleh pengetua dan juga PIBG. Berjumpa secara langsung dengan ibu bapa lah. Okay, ni semangat GC lah daripada guru-guru semasa pembukaan sekolah tu, kita semua yang datang untuk bersihkan kelas lah. Okay cikgu, saya rasa itu sajalah pada saya. Anda semua adalah dipilih untuk menjadi pendidik. Pasti ada keistimewaan yang mungkin tiada pada orang lain. Jangan pernah mengalah sekali anda menjadi guru, selamanya anda tetap seorang guru. Okay, sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya lah. Okay, kalau ada sekarang nak tanya ke, nak kongsi ke, saya alu-alukan lah untuk berkongsi lah. Nak tanya tu, tengoklah kalau yang berselesai saya akan jawab lah. Itu saja, terima kasih.